Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni hari Isnin, so hari weekday, so supposedly kita akan ada balik berlaku peningkatan volume. So kita akan tengokkan arah pergerakan market macam kan dua expectation kan untuk candle dalam buat seketika ni untuk di Bitcoin kita akan berada dalam sideways, mungkin lama sikit, mungkin dalam 1 atau 2 bulan, dalam antara bulan 8 ataupun bulan 9. So apa-apa kita akan tengokkan kita ada targetan untuk price pergi ke 41 ataupun ke 20k. So mana-mana pun tak kisah, kalau pergi ke 41 kita punya portfolio akan profit. Sekiranya price drop lagi, expectation kita boleh dapat lagi harga yang lebih murah, dan itu yang Zul more happy kalau price drop punya untuk tahun ni. So apa pun untuk tahun ni ataupun circle kali ni Zul more expectation kan lebih berlaku seperti mana tahun 2014, iaitu kita hanya sideways saja untuk tahun kedua. Tahun ketiga baru kita hit kita punya major resistance. So let's go, kita pergi ke chart tanpa sebelum kita chart kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan. Nanti kita akan di chart, kita akan tengokkan untuk hari update untuk hari ni. So ini adalah Coin Market Cap. So currently total market cap berlaku sikit kejatuhan daripada 1.19 malam. So tak drop banyak, 0.8%. Volume sikit increase daripada 17 ke 23 bilion. Kenaikan minyak 35. So meaning mining. Total market drop, volume naik. So ini kita akan nampakkan satu red candle yang agak ketara. Mungkin tak nampak sangat sebab apa drop sikit aja, 0.8. Kita akan nampak ketara di 1 hour lah. So BTC dominant 48.2, Ethereum 19.1, tak berlaku sebarang perubahan. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 29.2. So clearly drop daripada semalam. Semalam ikutkan 29.3. So drop dalam $100. So drop minyak 0.5%. Untuk Ethereum 1.8k iaitu 1.14% drop. So lain-lain altcoin SRP drop 1.45, Dogecoin 3.4, tapi weekly still lagi naik 8%. Yang lain semua weekly drop. Kemudian untuk Solana 4% drop, untuk Tron 4%, Matic juga 3%, Shiba Inu 3.4, Bitcoin Cash 3 naik hampir 4%. So lain-lain altcoin tak ada yang berlaku sebarang pergerakan yang drastik. So let's go, kita pergi ke chart untuk tengok di Bitcoin apa yang berlaku semalam untuk efek volume dengan dropping. So inilah di 1 hour. So 1 hour kita nampak semalam ada sikit quarter shoe drop ni. So ada possible yang terjadikan tadi, total market drop, kemudian volume meningkat, tapi juga lah drop tak banyak pun sebab total market drop sikit saja, 0.8 saja. So untuk di 1 hour masih lagi kita minta untuk support ni kita akan extend, resistance ni pun kita akan extend. So ini price target kita masih lagi untuk di 28.4 untuk di 1 hour. So ini kata kita break 28, break 29 below ni. So ini kita ada opportunity untuk price hit almost dalam 20, dalam 26, dalam range mana-mana trend line merah ni dan putih dan kuning. So kita ada 3 trend line target untuk di bawah ni. So itu yang kita boleh dapatkan daripada swing low ni to swing high. Kita akan dapat ikutkan kalau di 4 hours kita dah dukirkan yang ni. Swing low ini to swing high ini kita dapat support around dalam kawasan box kuning ni. So inilah kuartal kita punya kuartal short term target untuk sekiranya price drop, untuk kita tengok peluang opportunity untuk buy sebelum ada bounce lagi. Dan sekiranya bounce dari kawasan ni tinggi mana boleh dapat. So expectation untuk kawasan ni adalah almost dalam 32. Mungkin lepas 32 kita akan tengok sebab apa. Walaupun kita ada bullish untuk di 1 hour, so kita ada bullish untuk short term dan sikit long term. So kat sini juga dia akan boleh create satu bearish pattern. Iaitu kenapa bearish pattern, dia akan tunjukkan untuk yang ni kita akan boleh draw macam ni. Dia akan ubahkan color putih, so nampak sikit clear. Yang ini kemudian kita akan nampak trendline merah ni dia akan cantum. So dia akan nampak satu rising wedge. So rising wedge adalah kata expected untuk price drop, tapi apapun rising wedge ini lemah. Kenapa lemah? Sebab apa? Dia berlaku di middle, bukan ini adalah pattern reversal. Lebih kita tengok adalah untuk di atas ataupun di bawah. Sebab di berlaku tengah taklah kuartal drastik sangat. Tapi kalau drop below, so ini kita boleh monitor swing low to swing high. Kita akan dapat kita punya support, iaitu support dalam around dalam kawasan ni. So price kalau breakout trend merah juga sebelum tu dekat sebelum ni,
expected kita boleh drop dalam almost dalam 21. 21 masih lagi dalam kita punya target, masih lagi kita dalam opportunity. Kalau dapat kita boleh grab buy untuk long term. Sebab apa? 21 ni macam you cakapkan semalam, kita ada bearish gap di kawasan tu. So sama ada kita hit kawasan ni tahun ni, ataupun bearish gap ni kita simpan untuk bearish year nanti, iaitu tahun expectation selepas tahun bulan 25, iaitu kita dapat tahun 2026, iaitu kita jangkakan hujung tahun mungkin kita dapat dalam 20 ke 19 ke balik. So itu untuk expectation untuk circle selepas ini. So itu untuk Bitcoin. Apa pun kita akan masih monitor. Okay, biar tak ada sebarang pembelian untuk tu, untuk di daily ni kita ada sikit menceritakan kalau kita bound daripada kawasan ni, mungkin kita akan hit 32 dan mungkin berlaku rejection balik disebabkan apa? Tengok daily RSI almost cross yang ni. So kalau daily RSI naik ke oversold, so ini keruangan tu tak banyak. So ini ruangan tu akan expected dari pound ni price boleh pergi ke 32, iaitu daripada dia akan completekan pergerakan short term ini. Swing low ini to swing high ni point of breakout. Kita tengok price ada possible boleh sampai ke 30. Kalau sampai atas ni cantik, tapi expected tu hanya sampai 32, mungkin berlaku rejection balik. So itu untuk di Bitcoin untuk short term. RSI di daily, stock RSI di ada oversold, RSI almost cross. So meaning kalau ada sebarang berlaku kenaikan untuk minggu ni tak mengejutkan, tu expected untuk price akan bergerak dalam kawasan pergerakan ni sebelum ada sebarang movement. Tu kita nak tengok price mungkin naik, rejection balik, dan price berada datang balik almost dalam cross kawasan ni, dan masa tu RSI drop ke oversold, masa tu barulah strong untuk mengatakan barulah dua berani nak buy untuk tambah lagi aset untuk Bitcoin, altcoin dan beberapa altcoin yang lain. So ini yang tu nak carikan. Kalau Bitcoin jadi ni oversold price ke di Thailand, baru tu akan edit more tu punya dana dalam untuk Bitcoin dan juga Ethereum. So itu untuk analisis untuk Bitcoin. So kita pergi ke ruangan komen ya. Sesuai buy sekarang tak? So macam cakap kan, sesuai buy atau tidak. So kalau sesuai buy, dia boleh nak point, dia boleh tunjuk yang ni 4 year circle. So 4 year circle ni macam ni dia cakap kan. So kita tengok yang ni 4 year circle ni ialah kuartal berdasarkan kuartal tahun 2001 itu kita ada buran. Tahun 2022 kita dapat kuartal bottom. Tahun 23, 24 adalah tahun membeli. Kenapa beli? Sama juga macam tahun ni. Contoh sebelum ni kita ada tahun 2017 kita ada buran, 2018 kita ada kuartal kita ada bottom, dan 2019, 2020 adalah tahun membeli sebelum kita ada buran tahun 21. So yang nak tengok adalah tahun ni dapat tak kita hit resistance, ataupun kita hanya mendata saja kawasan ni seperti mana tahun sebelum market sebelum tu, iaitu kita tak hit pun. Kita tengok ni, kita dapat 2013 kuartal all time high, 2014 kita dapat bottom, 2015, 16 hanya nak sideways, 2016 baru kita hit, dan 2017 baru kita ada buran yang kita dapat yang ini. So sama juga yang ni, yang untuk tahun ni special sikit. Kita dapat tahun buran kuartal tahun buran 2017, 2018 kita dapat bottom, 2019 kita dapat hit kata major resistance, kita drop, kemudian kita last buy sebelum buran. So sama juga untuk tahun ni, macam kan 2 kali akan hit. Okay, sama juga untuk tahun ni, iaitu kita dapat tahun 21 buran, tahun 22 kita dapat 21 buran, 22 kita dapat bottom, tahun 23, 24 adalah membeli. Sama ada kita tahun 3 ni dapat hit kawasan ni, tak kisah. Kalau hit kawasan ni kita boleh ambil sikit profit untuk drop balik ke kawasan dalam ni sebelum kita buy. So meaning 23 tahun 2023, tahun 2024, kalau anda fikir untuk long term, untuk target anda punya profit 2025, tahun 23, tahun 4 adalah tahun yang sesuai untuk anda membeli untuk long term. So itu juga kan, kalau nak menjawab soalan ni, adakah sesuai untuk buy sekarang? Yes, sesuai untuk buy sekarang, siapa untuk quarter profit tahun 2025. So nanti tolong tengokkan coin WRX. So WRX nanti tolong tengokkan WRX USDT. Okay, tu di Binance. Okay, tu ada dibuat di Binance dulu. Kita akan tengok balik. So harga opening dekat 2 sen, price drop. So untuk yang ni kita terdraw sebelum ni, dia akan buat balik channel ni. Okay, daily balik. So ni kita tengok sikit adjustment. So price masih lagi consider bergerak dalam channel ni, ikutkan. Price masih lagi bergerak dalam channel. So kita boleh monitor yang ni.
So nak cantik sebab ada low ni, kita akan adjust. Kita ambil low dia ni, kemudian kita atas ni kita akan adjust untuk height yang ada. So ni kita nampak pergerakan ni. So untuk WRX masih lagi bergerak dalam quarter down channel. Down channel ini adalah reversal pattern yang kuat, dan price masih lagi berada below, agak atas opening. So ini adalah masa yang terbaik untuk anda all in dapat target. Dan kita ada kawasan base, kawasan tepi ni, look to the left, kawasan base, dan kita nampak price berada dalam untuk buat second base kawasan ni. So inilah good time untuk anda buy all in. Target anda berapa jumlah coin yang anda nak, anda boleh silakan buy untuk all in, dan sekejap tunggu hanya breakout ni, insyaAllah dia akan start melakukan kenaikan seperti mana yang ini. So ini mungkin lama sikit untuk sideways, mungkin juga akan kita buat base lama kawasan ni, possible dia akan buat base lama sikit dalam kawasan ni sebelum bulan tahun 2025. Bitcoin naik, altcoin juga naik, dan baru dia akan start melakukan kenaikan. So inilah range yang tertuai untuk anda letak anda punya position ataupun ambil take risk anda punya position. Tu inilah kuartal low risk, kuartal investment, kuartal high profit, kuartal high potential untuk profit. Tu apapun, make sure anda invest yang duit anda expectation kan boleh loss, dan anda kaji punya fundamental. Secara technical memang cantik untuk all in long term. So itu untuk WRX. Kemudian next coin, saya tertarik nak tengok analisis Chainlink. So Chainlink, kita akan tengokkan Chainlink sebelum ni. Okay, Chainlink macam ni sebelum juga kan, mana-mana dalam kawasan support ni buy, dan buy tu siapa yang ada kuartal DCA mana-mana dalam kawasan ni, dia dalam profit. So kali kita tengok cubaan breakout ni tak berjaya lagi, dan RSI di daily pun berada overbought, stock RSI oversold. So masih lagi ada momentum untuk naik. So untuk challenge ni cakapkan selagi mana price tu berada dalam kawasan down channel ni, dan sama juga macam di RL, kita ada base dalam around kawasan ni. Even price drop below, sekiranya price drop below kawasan ni pun expected price masih lagi berstabil. Apapun kita buat, satu kita ada resistance, kita ada support. Tu Chainlink kali ni buat support yang strong dalam kawasan $5 ni. So ini untuk long term, tak kisah kuartal dalam $5 ini adalah consider masih boleh lagi buy, unless kalau tengok Bitcoin tiba-tiba jatuh dalam 20k 19k. So jangan terkejut kalau Chainlink juga drop dalam kawasan almost dalam 2.8 ke $1.5 sebelum bounce balik. So ini consider rezeki. Sebab apa? Kita ada base di kawasan ni. So base ni antara between $5 ke $1.5. So ini drop bawah $5 ke $1.5 adalah kawasan jackpot lah untuk kita invest lagi untuk long term, dan zone sini akan tambah heavily untuk Chainlink. Sekiranya kita dapat position ni untuk sebelum price breakout dia punya downtrend untuk buat kuartal bulan tahun 2025. So mana-mana dalam kawasan channel, dan jangan terkejut kalau drop below $5, antara $1.5 $5, consider rezeki. Jangan tunggu kawasan ni, boleh DCA dulu kawasan around $5. Kalau drop itu consider rezeki untuk edit more kuartal coin dengan harga yang lebih murah untuk expectation tahun 2025. So itu untuk di Chainlink. So next coin, rasa macam dah tak ada dah kuartal pigmentan. BTC dominant. Bila BTC dominant nak jatuh, so BTC dominant nak jatuh, so saya expected untuk BTC dominant akan naik dulu. Belum sampai lagi target yang tu naik, iaitu almost dalam 58%. Itu kan tengok balik. Okay, BTC dominant. Okay, yang ni tu ada expectation kan untuk BTC dominant naik almost dalam 54% sebelum drop. So ini macam juga tadi untuk di dominant, oversold, tak rasa oversold, so momentum untuk naik tu ada. So macam kat ni untuk di Bitcoin ni ada possible untuk melakukan kenaikan, dan kenaikan yang kita nak tengok tu sama ada dia boleh breakout 32, dan 32 kita target 41. So menunjukkan kita adalah berada dalam uptrend. So zone more expectation untuk price more naik berbanding drop. Kalau drop itu hanyalah peluang untuk buy lagi. Kalau naik itu tak salah, segala pembelian tu kat bawah ni dia akan keep profit. So ada buy Bitcoin 3 kali dah untuk tahun ni. Breakout, buy dekat kawasan ni, dan last buy tu lah di kawasan almost yang ni tu tak buy. Tu ada buy 1, 2 dan 3. Tu ada buy atas sedikit kawasan ni, dan ada drop tu tak buy kawasan ni dan naik. So ini ada 3 position untuk Bitcoin tu buy tu, semuanya dalam profit. So kalau dia naik, insyaAllah dia akan profit. So kenaikan Bitcoin ke kawasan almost 41 ni dan prospect boleh berlaku rejection balik ataupun sideways balik. Sebab apa? Kenaikan ni 41 kita really berada di support 28-29k. Next major resistance kita dalam around 4 dalam 41. So kenaikan Bitcoin daripada 40 major support ni 28-29 ke 41 tak mengejutkan, dan kenaikan ini akan menyebabkan kita akan tengok BTC dominant. BTC dominant boleh naik sampai almost ke 54. Kemudian apa yang berlaku? Kita akan tengok Bitcoin akan sideways antara between mungkin dalam 41 ke
dalam rang 41 ke 32 dia akan sideways dalam kawasan tu. So apa berlaku, BTC Dominion akan drop. So drop BTC Dominion bukan bermakna Bitcoin drop, ini bermakna untuk masa altcoin pula untuk melakukan kenaikan. So tengok altcoin semuanya dah ready untuk pump, ada yang belum lagi breakout dia punya quarter downtrend, quarter menunggu breakout dia punya reversal. So ada opportunity untuk huge profit untuk di altcoin. Sebab tu cakap untuk circle kali ni zone buy lebih banyak altcoin berbanding Bitcoin. Bitcoin dan altcoin tu ada letak juga untuk secure dia punya portfolio. So mostly untuk tahun ni zone mau invest, untuk circle kali ni zone mau invest kepada altcoin untuk quarter grab more profit untuk tahun 2025. So itu untuk BTC dominant. Tu tapi teman tu masih lagi menunggu, ikutkan secara short term kita dah breakout return dan kita ada key level around dalam 48 dan kita BTC ikutkan coin market cap kita berada di 48, secara kalau technical kita berada 49. So mungkin ada drop sikit lagi sebelum kita bounce balik. So expected untuk price bounce, the bounce ini akan menyebabkan Bitcoin melakukan kenaikan. Saja akan ada target untuk 41k dan tak mengejutkan kalau Bitcoin daripada point ni boleh naik ke 41k. Apapun yang Zul nak tengok adalah untuk short term, Zul nak tengok sikit Bitcoin drop dalam kawasan almost dalam kawasan trend ni. Mungkin untuk di 4 hours di daily dia drop kawasan ni, tapi secara di 4 hour di 1 hour drop dan bounce balik. Bounce itu dia hanya meninggalkan shadow je di daily, bukan body, tak close pun below ni. So ni kita nampak oversold, top right size oversold. So, barulah kita ada momentum yang strong untuk breakout 32 untuk pergi almost dalam 34 ke 35 sebelum mungkin kita akan berlaku sedikit quarter sideways untuk bullish pendant, kemudian ada price through untuk pergi ke kawasan kita 41. So itu yang Zul nak tengok kan. So penting untuk price stay dalam kawasan ni dan RSI berada oversold atau RSI oversold, barulah kita akan dapat momentum yang strong untuk melakukan kenaikan dan barulah Zul bersemangat untuk edit more Bitcoin dalam kawasan ni. Tapi kalau anda fikir untuk long term, tak adalah anda boleh add saja secara monthly, weekly, bergantung kepada anda. Zul mau lebih kepada technical, Zul nak beli semasa technical kata turun beli, ataupun technical kata adalah good position untuk buy. So sekarang ni alhamdulillah segala pembelian Zul masa oversold di daily dan aku kata secara technical semuanya aku kata memberi profit lah untuk tahun ni. Portfolio tu tahun ni semuanya dalam keadaan profit untuk dia punya pembelian untuk segala Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So guys, itu saja untuk pagi ni. Sekiranya berminat, type saja di ruangan komen bawah apa saja coin yang anda nak tengok, sama ada aku kata top 4, top 10 tu ke ataupun top 20 ke, anda boleh tengok. Anda boleh request untuk di ruangan komen bawah. InsyaAllah next morning Zul akan buatkan. So apapun untuk dalam Bitcoin, Zul target more, kita akan expect more sideways. Short term kita akan sideways dalam kawasan ni, ataupun sedikit mungkin dalam tahun ni kita jangkakan kita akan sideways dalam range ini. So sama ada rezeki kita akan drop ataupun tidak, kita akan tengokkan, ataupun rezeki kita untuk tengok untuk tahun ni price dekat ikutkan ni dah bulan hampir bulan 8 9 tu dah tak lama dah. So meaning untuk sampai ke kawasan ni mungkin possible agak weak lah untuk tahun ni. So possible kita akan dapatkan tahun 23 kita hanya sideways dalam range kawasan ni. Sebelum tahun 24 baru kita akan ada percubaan untuk breakout, untuk hit kita punya 50 sebelum kita dapat rejection tu kita akan boleh consider last buy sebelum tahun 2025. So guys, itu saja untuk analysis pagi ni. Jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.